Bagi aku lah kan, untuk tahun 2021 ni dah boleh kita cakap lah macam satu kewajipan lah untuk setiap kereta dekat Malaysia ni dilengkapi dengan dashcam kan dekat dalam kereta korang kan. Sebab apa? Sebab pertama, dashcam ni dia memang sangat-sangat akan membantu korang. Let's say lah, aku bukan ni nak doakan, tapi kalaulah berlakunya sebarang kemalangan ke apa ke, at least korang boleh gunakan footage tu sebagai bukti yang mana korang bersalah ataupun tak bersalah kan. Yang tak bersalah ni lah yang paling penting sebenarnya. Kemudian dalam masa yang sama juga, let's say lah kalau korang terakam orang lain kemalangan, korang juga boleh bantu orang lain tu untuk menyelesaikan masalah dia kan. So dapat pahala sikit dekat situ. Dan sebab yang paling penting sekali, dashcam sekarang ni untuk tahun 2021 ni dah murah dah sebenarnya. Dia tak macam dulu-dulu lah kan. Kalau dulu nak beli dashcam harga sampai 500-600 kan, mahal nak mampus kan. Yes, sekarang ni pun untuk tahun 2021 ni pun still sebenarnya masih lagi ada dashcam yang harga mahal tu, 400-500 semua tu kan. Tapi dashcam yang mahal ni kebiasaannya dia akan ada feature-feature tambahan lah. Contohnya dia ada GPS lah, dia ada fungsi ADAS tu lah yang boleh detect bila korang nak tukar lane, dia ada bagi warning kan. Bila kereta nak dekat dia bagi warning. Jadi mostly feature-feature ni semua dia boleh kita untuk tahun 2021 ni kita kategorikan dia sebagai feature yang bonus. Kalau dia ada, dia bonus lah, kira dia bagus lah. Tapi kalau dia tak ada pun tak apa sebenarnya. And kalau dashcam tu dia tak ada fungsi-fungsi ni, benda yang paling best sekali bila dia tak ada fungsi-fungsi ni, harga jualan dia confirm akan lebih murah. Jadi bila dia lebih murah, so ini maksudnya dia lebih mampu milik lah. So lebih ramai lah orang boleh milikinya. Maka salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi pada hari ini kita nak check it out dashcam terbaru daripada 70My, mampu milik punya, iaitu 70My A400. Maka baguskah A400 ni? Mampukah dia merekod dengan jayanya segala aktiviti waktu korang driving tu? Semua tu akan dijawab dalam video kali ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go! Okey, sebelum kita nak sembang lebih lanjut lah berkenaan dengan A400 ni, apa kata kalau aku terus bagi tahu pada korang harga jualan rasmi dia kan. Jadi A400 ni dia didatangkan dalam dua jenis combo. Combo yang pertama tu korang just dapat kamera depan sajalah. Kemudian untuk combo yang kedua tu korang akan dapat kamera depan and kamera belakang sekali. Jadi untuk combo yang pertama, untuk kamera depan ni saja, harga jualan dia adalah RM219. Manakala untuk combo yang nombor 2 tu, yang kamera depan dengan belakang tu, korang boleh dapatkan pada harga jualan RM299. Tapi aku perasan harga dia ni tak fix tau. Bila ada time sale tu, harga dia boleh jatuh sampai bawah daripada RM200. So korang kena pandai-pandai lah. Jadi once bila korang beli, inilah barang yang korang akan dapat. Macam aku punya ni combo set kamera depan and belakang lah. Pertama korang akan dapat kotak untuk A400 ni yang memang nampak cantik. Dia memang nampak premium habis lah. Aku memang suka lah. Kemudian bila kita slide dia punya kotak luaran dia ni, lepas tu kita buka kotak dalam dia tu, korang akan nampak ada satu kotak kecil yang mengandungi buku manual and pelekat elektrostatik. Kemudian korang akan nampak A400 tu sendiri, kamera belakang, dan satu lagi kotak ni korang akan dapat dia punya semua kabel-kabel dia lah. Yang mana kabel ni nanti akan dipasangkan pada A400 dengan dia punya rear kamera dia. Jadi kalau kita perhatikan dari segi dia punya rekaan luaran dia ni, korang boleh nampak lah yang mana untuk model kali ni dia memang nampak lain sikit lah daripada kebanyakan dashcam yang ada dekat dalam market sekarang ni. Ini adalah kerana 70My memang dia cuba untuk ketengahkan rekaan yang lebih baru lah, yang nampak lebih stylish lah. Memang sekali pandang tu dia memang nampak sebenarnya macam rekaan macam kamera kan. Kalau kau tengok sekali macam ni, nampak macam logo Instagram pun ada kan. Jadi terdapat 3 pilihan warna yang korang boleh pilih. Dia ada warna putih, warna hitam, kemudian dia ada warna merah macam dalam video ni. Kenapa aku pilih warna merah? Sebab yalah, korang tahulah aku ni macam mana kan. Aku suka yang nampak pelik sikit. Lagipun warna merah ni ada matching dengan warna kereta aku. Warna kereta aku pun warna merah. Dan lagi satu, aku memang sajalah nak keluar daripada typical warna untuk dashcam kan. Selalunya kalau korang beli dashcam, warna yang ada warna hitam je. Maka melihat kepada keseluruhan A400 ni pula, macam aku cakap tadi, rekaan dia memang nampak stylish lah. Di mana pada bahagian hadapan ni terdapatnya kamera utama dia yang memang boleh dilaras, dia boleh pusing-pusing ni. Kemudian pada bahagian kanan terdapat power button yang mana bila dia turn on, kalau dia warna merah maksudnya dia tak rakam. Bila warna hijau maknanya dia dah start recording. Kemudian pada bahagian bawah pula terdapat 4 button navigasi yang memang very clicky, bulat, memang nampak cantik je. Kemudian pada
sebelah kanan pula terdapat input power untuk A400 ni dan satu lagi output untuk kamera belakang dia. Dan pada bahagian belakang dia pula terdapat skrin bersaiz 2 inci. Jadi skrin dia ni bukan skrin jenis touch screen lah, obviously lah kan. Sebab tu dia ada bagi 4 button dekat bawah ni. So untuk korang navigate pada UI dia ni memang very simple lah. Memang korang kena gunakan 4 button kat bawah ni lah. And overall skrin dia ni of course bukan yang terbaik lah. View angle dia tak berapa nak memuaskan. Color dia pun memang muted. Tapi aku sendiri pun macam tak berapa kisah sangat lah pasal skrin dia ni. Sebab mostly aku akan guna skrin ni pun untuk compose shot je kan. Untuk compose kamera depan dengan kamera belakang tu. Lepas tu memang langsung lah. Lepas tu aku tak langsung guna, memang tak guna langsung dah kamera dia punya skrin dia tu. And satu lagi sebelum aku terlupa, dekat bahagian tepi ni, dekat getah penutup tepi ni, kalau bila korang buka, terdapatnya slot untuk korang masukkan micro SD. Jadi dengan penutup getah ni memang sangat berbantulah. Sebab kalau kita tengok dashcam yang lain, bahagian dekat port dia punya micro SD ni terbuka macam tu je. So bila lama-lama tu penuh dengan habur. Jadi bila dia ada penutup ni, dia ada macam satu extra bonus feature lah. So rest assure yang mana slot micro SD tu dia akan sentiasa bersih sebab dia ada penutup ni. Jadi 70mm A400 ni dia menggunakan sensor kamera GC4653 yang bersaiz 3.6 megapiksel yang mampu merekod sehingga 2K resolution dengan keluasan rakaman 145 darjah. Memang luas nak mati lah. Kemudian untuk kamera belakang dia ni, yang ni basic sikit lah. Dia boleh rekod paling tinggi pun 1080p je. Jadi A400 ni pun dia berfungsi pun memang senang je lah. So once bila korang start engine je, dia akan terus auto turn on, dia akan terus auto record. Dia record depan dengan belakang sekaligus, dual channel recording. Kemudian untuk rakaman dia pun dia menggunakan teknologi WDR kan, Wide Dynamic Range untuk rakaman yang lebih baik, tak kisahlah untuk waktu siang ataupun waktu malam. Jadi dengan bukaan aperture f2.0 tu, dia sedikit sebanyak akan membantulah untuk memberikan kecerahan yang cukup, terutamanya pada kawasan yang gelap ke, driving time hujan ke, time malam ke, dalam terowong tu semua. Kemudian spesifikasi lain untuk A400 ni, dia menggunakan bateri, dia tak gunakan super capacitor ke apa ke. So bateri dia adalah bersaiz 500 mAh, tapi mostly dia akan dependent lebih lah dengan power daripada kereta korang. Kemudian dia juga ada app companion iaitu app 70My yang korang boleh download dekat Play Store ataupun App Store. Dan last sekali, A400 ni juga dia ada mic dan speaker terbina dekat dalam body dia ni. Okay, so ni adalah quality audio. Apa yang korang tengok ni adalah hasil rakaman pada waktu malam untuk A400 ni. A400 ni dia ada mic dan dia ada juga speaker untuk playback tu. Memang tak ada masalah, korang boleh guna. Overall dari segi audio aku rasa memang tak ada masalah. Korang boleh dengar suara aku dengan clear. Cuma aku ada masalah lah dari segi dia punya hasil video pada waktu malam kan. Even kat belakang tak ada cerita lah. Kat belakang memang tak apa-apa nak nampak. Tapi yang kat depan ni pun lebih kurang juga kan. Dia ada masalah macam flaring lah dengan lampu-lampu kereta merah ni. Apa tu, lampu kereta dekat seberang jalan tu semua. So tak boleh nak letak high hope lah. Noise pun banyak. But at least korang boleh nampak lah, kalau apa-apa berlaku still boleh nampak lah, still boleh direkam. Cuma dia tak adalah se-clear pada waktu siang. Jadi dah habis dah bercerita berkenaan dengan spesifikasi yang terdapat pada A400 ni. Aku pun dah tunjuk kat korang contoh klip video untuk rakaman kamera depan dengan belakang dia tu semua kan. Jadi sekarang ni pula aku nak cerita berkenaan dengan benda yang aku suka dan tak berapa suka berkenaan dengan A400 ni. Pertama, aku suka dengan overall package yang terdapat pada A400 ni kan. Design dia memang nampak cantik, nampak elegan, nampak premium, nampak lain daripada yang lain. Benda ni memang aku suka. Sebab rekaan dia tu, dia tak tipikal sama macam kebanyakan dashcam yang lain kan. So bila tengok ni kita tahu ini A400 70mm punya. Kemudian yang kedua, pemasangan dia memang mudah kan. Untuk aku sendiri yang memang tak berapa arif bab-bab kereta, bab-bab nak pemasangan benda-benda yang remeh macam ni, dengan sekali search dekat YouTube je kan, cara pemasangan untuk 70mm je, aku terus boleh pasang sendiri kat kereta aku. So mostly korang just perlu ke selit-selitkan wire dekat atas, kat tepi bumbung tu kan. Lepas tu terus cucuk power, terus lepas tu terus boleh pakai dah. So memang senang lah. Kemudian aku juga suka yang mana A400 ni dia mempunyai fungsi collision detection. Maksudnya kalau berlaku sebarang pelanggaran, dia akan detect lah. Dia akan detect pelanggaran tu and then dia akan terus auto record pelanggaran tu dan masukkan footage rakaman tu dekat dalam satu folder emergency. Jadi senang cerita dia dah cut siap-siap lah. So apa yang korang perlu buat adalah korang buka app, download je dia punya footage emergency tu and then bawa je lah ke balai polis kan, ataupun nak tunjuk bukti kat sesiapa kan. Jadi overall dengan fungsi collision detection ni dia memang akan memudahkan lah kalau berlaku sebarang kemalangan tu. Tapi by default bagi aku lah, dia punya
punya sensor dia tu memang macam sedikit sensitif lah. Kadang-kadang tu bila aku bawa kereta tu terlanggar lubang pun, dia terus detect itu adalah emergency footage. So apa yang aku buat, aku just pergi ke setting and tukar dia punya sensitivity tu kepada medium je. Dia sebab by default dia letak terus dekat high. Dan kalau korang tertanya juga dari segi dia punya recording tu, apa akan berlaku kalau korang punya micro SD tu dah full kan. So apa yang dia akan buat, dia akan terus looping. So ini makna dia akan delete video yang lama, dia akan buat video yang baru. So dia akan loop je lah sampailah mampus. Jadi kalau korang letak SD card macam 128GB ke, lagi banyak lah footage dia mampu simpan kan. Kalau korang letak dalam 32GB tu, dia tak boleh simpan banyak lah. Jadi bila dia full, dia akan terus looping je lah. Kemudian aku juga suka dia punya app dia tu. App dia memang mudah lah. Apa yang korang kena buat adalah connectkan A400 ni dengan smartphone korang. Kemudian korang boleh terus tengok macam-macam korang boleh buat. Korang boleh tengok live feed, korang boleh snap gambar, korang boleh transfer video, korang boleh ubah setting dalam A400 ni, nak update tu semua. Senang cerita semua benda lah korang boleh buat dekat dalam app dia ni. Dan kemudian last sekali, benda yang aku suka berkenaan dengan A400 ni, dia boleh berfungsi dengan screen turn off. Sebab aku lebih prefer bila aku gunakan A400 ni, dia punya screen dia tu tak menyala. So maksud aku, dia tak paparkan live feed tu lah. Jadi dengan kebolehan boleh mematikan screen dia ni, dia takkan mengganggu sangat aku lah bila time aku driving tu kan. Terutama bila malam ke kan, dia tak ada menyala, screen menyala tu semua. Lagipun senang je nak tahu sama ada dia tengah record ataupun tak. Kalau bila dekat power button dia ni warna hijau, maksudnya dia dah tengah record. Kalau dia warna merah, maksudnya dia tak record. So senang je aku nak tahu kan, kamera aku tu dah record ke belum. Jadi aku tak perlu pun sebenarnya untuk screen dia ni menyala. So feature ni memang aku suka. Kemudian untuk benda yang aku tak berapa suka berkenaan dengan 70mm A400 ni, actually tak banyak pun sebenarnya. Bagi aku ada dua je. Wah, turn on pula. Ya, kejap. Tertekan power button. Okey, jadi pertama yang aku tak berapa suka berkenaan dengan A400 ni adalah dia menggunakan lithium ion lah untuk bateri dia tu kan, instead of gunakan super capacitor. Sebab aku personally lebih prefer lah kalau dia menggunakan super capacitor lah. Sebab super capacitor ni dia lebih bagus sebenarnya. Sebab pertama dia lebih tahan lama, kemudian dia lebih tahan haba lah. Tak kisahlah terlampau panas ke ataupun terlampau sejuk ke. So keyword dia sebenarnya adalah kalau digunakan super capacitor, dia lebih tahan lama lah untuk digunakan. Tapi aku faham juga yang mana selalunya kalau dashcam tu dia gunakan teknologi super capacitor, harga dia memang mahal. Harga dia tu boleh pergi sampai 4,500-600 ke atas lah. Memang mahal nak mampus lah. And kira logik lah untuk A400 ni digunakan lithium ion je. Sebab untuk price range harga 200 macam ni, memang tak ada pun sebenarnya dashcam yang gunakan super capacitor. Semuanya akan gunakan lithium ion. So kelemahan bila menggunakan lithium ion ni, kita tahulah yang mana bila cukup cycle dia tu, dia punya bateri dia tu akan rosak lah. So aku tak tahulah dia punya cycle tu berapa lama kan. Mungkin 4 tahun ke 5 tahun ke, lepas tu dia rosak. So kalau dia rosak, ada dua option je lah yang korang boleh buat. Sama ada korang tukar dia punya bateri ataupun korang tukar dashcam yang baru. So tu je lah kelemahan kalau gunakan lithium ion ni. Kemudian yang kedua pula, benda yang aku tak suka ialah dia ada satu feature yang agak best juga, iaitu parking surveillance. So dengan menggunakan parking surveillance ni, bila korang parking kereta tu, dia akan jadi macam CCTV lah. Dia akan rakam segala benda apa yang berlaku time kereta tu dekat situ. Tapi in order untuk gunakan fungsi ni, dia perlu pakai, dia tak boleh pakai wiring yang normal punya. Korang kena gunakan wiring yang dia terus pergi ke fuse box kereta korang kan. Sebab dia perlukan constant power. And yang tak bestnya, inilah yang tak bestnya, A400 ni, dia tak didatangkan sekali dengan hardware kit tu. Yang mana hardware kit ni memang ada pun sebenarnya, cuma ianya dijual secara berasingan. So kalau korang nak gunakan parking surveillance tu, korang kena ada hardware kit tu. And untuk ada hardware kit tu, korang kena beli secara berasingan. So itu je lah benda yang aku tak berapa nak berkenan kan. And aku rasa tu je lah kelemahan yang terdapat pada A400 ni. Lain-lain bagi aku memang mantap lah, memang best lah. Untuk quality video dia, macam korang boleh nampak, dia memang lah bukan yang terbaik lah. Tapi overall bagi aku memang tak ada masalah. Sebab aku still boleh nampak apa yang berlaku dekat depan dengan belakang kereta aku. Kemudian aku juga still boleh tengok nombor plate kereta tu semua. Cuma kamera belakang dia je lah, dia macam kurang sikit lah untuk waktu malam tu kan, tak berapa nampak lah. Tapi itulah, untuk harga jualan yang bawah 200 ni, aku sendiri pun sebenarnya macam segan lah kalau nak komplain lebih kan. Bagi aku,
apa yang 70 mile tawarkan dekat A400 ni memang tersangat belah berbaloi. Tak kisahlah kalau korang beli yang kamera depan je ke ataupun korang beli yang combo set dengan kamera depan belakang tu kan. Dan bagi aku juga untuk tahun 2021 ni, memandangkan korang dah boleh dapat dah sebuah kamera yang sebagus macam ni pada tanda harga jualan yang mampu milik, memang tak logik lah untuk korang tak ada satu dashcam dekat dalam kereta korang. Bak kata abang-abang dan kakak-kakak insurans kan, jangan sampai dah terciduk baru nak menyesal. Dah kena dekat batang hidung sendiri, barulah terfikir, barulah teringat muka aku ni kan, baru teringat apa yang aku cakap ni kan. Rasa menyesal sebab tak beli dashcam kan. Kalau tak, dah ada bukti dah kemalangan tu. Jadi untuk korang yang masih lagi tak ada dashcam dekat dalam kereta korang, aku sarankan korang belilah. Tak kisahlah, belilah apa-apa jenis dashcam pun, janji at least ada bukti kalau berlaku apa-apa. Okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Kalau korang rasa berminat untuk beli 70 mile A400 ni, aku akan letak link dekat dalam description box di bawah. Kalau korang rasa video ni best, video ni membantu korang, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.